Seterusnya dalam Quran juga menyebut, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Orang-orang yang bukan Islam, apabila menyebut, dikatakan kepada mereka supaya sebut la ilaha illallah, yakin la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka tolak. Dan begitu juga keadaannya orang-orang yang juga ada dalam hatinya sifat takabur untuk akur kepada makna la ilaha illallah, walaupun disebut dengan lidahnya la ilaha illallah, dalam keadaan hatinya takabur. Dibimbangi, sifat takabur tersebut boleh mendorong dia untuk menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghalang dia daripada mengenal Allah Taala. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Jadi dalam Quran disebut dua tempat Allah Ta'ala sebut kalimah la ilaha illallah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ayat pertama sebagai isyarat menunjukkan kepada kita orang yang menerima la ilaha illallah tu daripada benih orang yang telah hidup hatinya dengan menyebut la ilaha illallah. InsyaAllah orang yang menyebut la ilaha illallah daripada hati, daripada benih orang yang hatinya telah hidup makna dan penghayatan la ilaha illallah, maka insya-Allah benih la ilaha illallah dalam hati itu akan berkembang subur dalam dirinya, dan dia menjadi seorang yang hamba mukmin yang sejati. Dan yang kedua pula, orang yang menyebut-nyebut kalimah la ilaha illallah tapi bukan dengan benih yang subur, benih yang dikotori dengan pelbagai penyakit lain seperti takabur, ujub, riak dan seumpamanya. Maka pokok yang tumbuh menerusi benih yang tidak baik ini biasanya tidak akan berkembang dengan baik ataupun tidak akan menghasilkan buah yang baik. Jadi sebab itu bagaimana tarekat sufi berperanan sebagai jalan makrifatullah. Okey. Kita lihat seterusnya, apabila hati dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi cahaya. Apabila Allah Taala menghidupkan hati, Allah Ta'ala beri cahaya dalam hati, barulah hati ni bercahaya, barulah hati ni dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tarekat Sufiyah berperanan untuk menjadikan hati itu hidup, daripada mati kepada hidup. Kadang-kadang kita tak faham makna mati, hidup, bercahaya, gelap. Nah, jadi ringkasnya hati ni ada dua. Disebut, kalau kita baca Al-Quran, kita dapati hati ni ada dua jenis, hati yang hidup dan hati yang mati, ataupun hati yang berpenyakit. Hati yang hidup berfungsi dengan baik, mencapai kejayaan. Hati yang mati tidak berfungsi sama sekali. Sebagai contoh, kita lihat dalam Al-Quran yang banyak, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil zulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang hatinya mati, lalu Allah Ta'ala menghidupkan hatinya, dan Allah Ta'ala menjadikan hatinya cahaya yang dengannya dapat dia berjalan dalam masyarakat, memberi hidayat kepada masyarakat, sama seperti orang yang kekal berada dalam pelbagai kegelapan jahil, kegelapan syirik, kegelapan lalai, kegelapan engkar, kegelapan malas, kegelapan belaka tu. Kegelapan tu simbolik kepada sifat-sifat negatif. Sudah pasti tidak sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala juga, Bismillahirrahmanirrahim, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar
Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala sifatkan hati itu selepas mendapat kebenaran pengajaran daripada Allah SWT, hati itu keras membatu, lebih keras daripada batu. Sedangkan ada dalam kalangan batu-batu yang dicipta oleh Allah Ta'ala mengalir daripadanya mata air, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dan Allah Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada dalam kalangan manusia hati-hati yang sakit, yang tidak ingin menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, Bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Dan juga firman Allah SWT, bal kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi Allah Ta'ala sebut hati yang terbelenggu, Allah Ta'ala sebut hati yang berkarat, semuanya merujuk kepada hati yang mati tadi. Tanda hati hidup, kalau kita lihat tanda hati hidup, Allah SWT berfirman dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya takhsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Antara tanda jelas yang menunjukkan hati itu hidup, kata Allah Ta'ala, adalah hati yang merasakan takut dan gerung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga seluruh tubuh badan menggeletar, dan berakhir dengan hati yang tenang sepenuhnya dan seluruh tubuh badan menjadi lembut dan selesa. Nah, dalam slide yang seterusnya. Okey. Ini antara Allah Ta'ala nyatakan tanda-tanda hati itu hidup. Apabila Allah Ta'ala mengurniakan hati itu hidayah, nur hidayah yang khusus, maka hati akan menjadi hidup. Hidup dengan makna merasa takut kepada Allah, merasa kasih kepada Allah. Nah, seterusnya di sana kalau kita telitikan ada 3 jenis cahaya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati yang hidup tersebut. Ini antara peranan yang dilakukan oleh tarekat sufiah terhadap individu yang mendapat tarbiyah dalam institusi tarekat tersebut. Antaranya ialah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nurul intibah ataupun nur al-yaqadzah, satu cahaya hidayah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala serentak semasa hati dihidupkan, ataupun hati, maksud dihidupkan di sini ialah timbul kesedaran perasaan terhadap kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nur yang pertama. Dan walau bagaimanapun cahaya kesedaran ini mungkin tidak berkekalan. Dia sebagai suatu permulaan kepada murid yang mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dengan cara murid tersebut tekun dan mengekali amalan dan tarbiyah yang diajar kepadanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengurniakan kepadanya nur yang kedua, iaitu nur al-hudur. Yang dimasukkan di sini ialah hati seorang akan rasa cenderung menjadi milik Allah dan rasa hamba sebenar serta rasa terbebas daripada belenggu pengaruh makhluk. Maksudnya di sini apabila seseorang murid itu dengan mengekali zikrullah, dengan mengekali amalan-amalan yang diajarkan kepadanya, kemudian dengan tekun dan tidak rasa jemu, tidak rasa jelak, pada ketika itu dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberi faham kepada hamba itu makna perasaan iman yang lebih kuat daripada yang pertama, iaitulah perasaan rasa ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kesedaran ingatan dirinya.